Yang pertama, LGBT ni adalah sebuah komuniti yang diklasifikasikan dalam bentuk seksualiti. Dan kedua, LGBT ni adalah singkatan lesbian, gay, bisexual, transgender atau transseksual. Lesbian dan gay adalah satu kumpulan manusia yang demo ni suka sesama jantina. Kalau lelaki suka ke lelaki, kalau perempuan suka ke perempuan. Bisexual adalah demo yang suka kedua-dua jenis. Perempuan pun demo suka, lelaki pun demo suka. Kalau transgender atau transseksual ialah demo yang menukar jantina demo daripada lelaki kepada perempuan balik pada zaman dulu ya. Adakah gay dan lesbian ni wujud sejak zaman dulu lagi? Kalau kita tengok sejarah, homoseksualiti berlaku dalam banyak tamadun manusia, daripada tamadun Greek, Rom, China, tamadun Parsi, dan lebih mengejutkan perkara ini juga berlaku dalam tamadun Muslim. Antara sejarawan yang menulis pasal ini ialah Khalil Al-Ruwaihib. Dia menulis buku sejarah tentang bagaimana paradoksnya antara ajaran yang melarang manusia daripada melakukan interkos sesama jenis, tapi dalam masa sama kerajaan dan society bertoleransi dengan demo ni. Demo tidak menyerang atau bertindak ganas terhadap golongan-golongan ini, dan dimasukkan juga dalam literature ataupun syair-syair, lakaran-lakaran saintifik. Hanya 26 negara yang mengiktiraf perkahwinan sejenis. Netherlands, negara yang pertama, itu pun pada tahun 2000 baru demo mengiktiraf perkahwinan sejenis. Negara lain seperti Malta, US, tapi US pun bukan semua tempat ya. Bukan semua city. Maknanya sebelum ni Barat tak terima pun perkahwinan sejenis. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Ilahi kerana dengan izin dan inayahnya dapat kita bersua kali ini di dalam sebuah forum ilmiah yang akan mengupaskan berkenaan isu sosial pada masa kini. Sebelum itu, bolehlah sekiranya saya mengalukan kehadiran tuan dan puan pada majlis kita. Semoga kita semua dirahmati dan mendapat pelbagai manfaat daripada majlis ini, insya-Allah. Baiklah, saya Alisha Nur Kristina selaku moderator anda pada hari ini akan membimbing tuan dan puan untuk mendalami dengan lebih lanjut berkenaan tajuk kita pada hari ini, iaitu LGBT intimidasi serius yang memfokuskan kepada golongan lesbian, gay, bisexual dan juga transgender. Sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang berwibawa, izinkan saya mengupas terlebih dahulu mengenai tajuk yang akan dibincangkan. Tahukah anda apa yang dimaksudkan dengan LGBT dan bagaimana ia berkembang seterusnya merosakkan tamadun manusia? Di depan dunia mencabar masa kini, Malaysia rancak dengan isu-isu panas yang menjadi polemik dalam setiap perdebatan. Dalam kebisingan permasalahan-permasalahan yang berlaku, timbul satu isu yang tanpa disedari ramai dapat membawa kesan buruk terhadap masyarakat dan merosakkan akidah seseorang, iaitu LGBT. LGBT merupakan gejala yang semakin berleluasa di seluruh dunia. Mereka yang terdiri daripada golongan lesbian, gay, bisexual dan juga transgender ini telah pun menubuhkan satu badan bebas NGO yang memperjuangkan hak-hak mereka seperti hak bersuara, hak berkomunikasi dan juga bernaluri dalam masyarakat. Golongan LGBT kini tidak lagi berselindung di bawah nama kumpulan tertentu. Sebaliknya, kini lebih terlihat ke arah kepada gerakan sosial yang lantang menuntut hak persamaan mereka, hak persamaan identiti mereka, meskipun umum mengetahui bahawa identiti mereka ini adalah bersimpang jauh daripada sifat manusia itu sendiri. Sebagai golongan minoriti yang mempunyai orientasi seksual yang berbeza, mereka sering melaungkan ketidakpuashatian mereka agar tidak lagi didiskriminasi dan juga dizalimi oleh masyarakat yang tidak menyokong LGBT. Khususnya kepada agama Islam yang menyifatkan orientasi seksual ini adalah menyimpang daripada fitrah manusia itu sendiri. Dalam menangani gejala sosial ini, sudah semestinya wujud masyarakat yang menyokong, membantah ataupun tidak menyebelahi mana-mana bahagian. Namun kepada mereka yang mempunyai pegangan agama yang kuat, mereka menolak sepenuhnya dan melihatkan gejala ini sebagai satu perkara yang tidak bermoral, menentang ajaran agama dan menyalah aturan fitrah dan tabi'i itu sendiri. Tetapi apa yang paling menyedihkan adalah apabila terdapatnya umat Islam yang menyokong LGBT itu sendiri dan berani menunjukkan identiti songsang mereka itu tanpa segan silu. Bukan ajaran agama Islam sahaja yang menolak perlakuan sejenis, malah mana-mana agama sekalipun menolak perlakuan sejenis itu. Oleh kerana setiap ajaran agama menolak perlakuan sejenis, maka LGBT itu sendiri bukanlah hak yang mewakili setiap manusia, walaupun mereka cuba sekerasnya untuk memperjuangkan kumpulan mereka itu atas nama hak kemanusiaan. Baiklah, sidang hadirin yang dikasihi sekalian,
Itulah sedikit pengenalan berkenaan LGBT. Sebelum kita menelusuri dengan lebih mendalam berkenaan topik kita pada hari ini, ayolah kita berkenalan dengan para panel kita terlebih dahulu. Saya perkenalkan panel kita yang pertama, Saudara Heidi Syukri Budiman. Apa khabar saudara? Barisan panel seterusnya, Saudari Nurin Fakihah binti Muhammad Zamri, selaku panel kedua kita pada hari ini. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, saya berada dalam keadaan yang sihat dan dapat hadir di sini bersama-sama serta saya berasa bangga kerana kita dapat berkumpul dengan panel-panel lain untuk membincangkan isu yang hangat pada hari ini. Akhir sekali panel ketiga kita, Saudara Muhammad Nazrin bin Abidin. Apa khabar saudara? Terang lagi berseluruh bahawa Allah SWT amatlah melaknat golongan kaum yang sejenis ini kerana ia merupakan satu bentuk penzinahan. Sekian. Teruskan kepada moderator. Usai sudah salam perkenalan oleh setiap panel kita, kembali kita kepada topik forum kita pada hari ini, iaitu LGBT intimidasi serius. Hadirin dihormati sekalian, sudah pun kita tahu apa yang dimaksudkan oleh LGBT itu. Namun, apakah punca ataupun faktor yang menyebabkan LGBT itu berlaku? Bagi menjawab soalan ini, izinkan saya mengajukan soalan kepada panel pertama kita, iaitu Saudara Syukri untuk menjawab soalan tersebut. Silakan saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari pengerusi kerana mengajukan soalan tersebut. LGBT dipandang dari segi Islam merupakan tindakan yang dilaknat Allah Subhanahu Wa Taala dan pernah terjadi pada zaman Nabi Lut AS. Bahkan dalam Al-Quran difirmankan bahawa perbuatan yang melampaui batas dan akan diazab dengan azab yang sangat pedih di dunia maupun di akhirat. Seterusnya, saya berpendapat bahawa faktor utama yang mendorong kepada berlakunya gejala LGBT adalah kurangnya didikan agama pada usia muda. Sebagai contoh, ibu bapa pada masa kini memandang enteng terhadap kepentingan didikan agama kepada anak mereka. Mereka menganggap bahawa pengajaran yang diberikan di sekolah rendah sudah cukup. Ya, ianya memang cukup jika dan hanya jika ibu bapa juga memberikan didikan agama sendiri secukupnya kepada anak-anak mereka di rumah. Dan jika mereka tidak dapat berbuat sedemikian, tidak salah untuk menghantar anak mereka ke sekolah agama. Bak kata pepatah, melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Anak-anak di usia muda perlulah dibentuk agar memahami bahawa konsep LGBT itu adalah haram yang amat berat dan murka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut Simari dan Baskin 1982, penderaan dan pengalaman seksual yang negatif akan menyebabkan seseorang individu akan terlibat dengan homoseksual, terutamanya wanita. Pengalaman responden yang pernah diambil kesempatan oleh teman lelaki telah menyebabkan responden tersebut mempunyai perasaan yang negatif terhadap lelaki dan secara tidak langsung telah memilih untuk berkawan dengan pasangan yang sama jenis. Sikap pasangan yang sama jenis ini yang memahami dan mengambil berat ini telah menjadi peneguhan kepada responden untuk meneruskan kehidupan sungsangan itu. Saya akhiri jawapan kepada persoalan saya ini dengan satu hadis. Sabda baginda Nabi SAW, Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqtulu fa'ila wal maf'ula bih. Sesiapa sahaja yang engkau dapati mengerjakan perbuatan homoseksual, maka bunuhlah kedua pelakunya. Riwayat Ahmad nombor 1875. Hadis ini menunjukkan betapa kejinya perbuatan homoseksual ini sehinggakan baginda Nabi sendiri menyuruh untuk membunuh pelaku hubungan yang jijik ini. Nauzubillah min zalik. Sidang hadirin, demikian tadi penjelasan mengenai faktor berlakunya LGBT oleh panel pertama kita, Saudara Syukri, yang bagi saya merupakan penjelasan yang amat terperinci dan menarik oleh panel kita yang pertama. Seterusnya, saya mohon penjelasan dengan lebih meluas oleh panel kita yang kedua, Saudari Nurin Fakihah, tentang faktor lain yang menyebabkan LGBT ini berlaku. Silakan saudari.
yang dibentuk secara psikologi, didikan dan persekitaran memainkan peranan penting dalam gejala LGBT. Saya berikan contoh yang cukup mudah di mana golongan muda, iaitu golongan yang ingin membina identiti baru mereka dengan meneroka dan mempelajari ilmu-ilmu baru terdedah dengan media sosial. Mereka ini mudah terpengaruh dengan budaya-budaya yang disebarkan melalui internet kerana masih tidak mampu berperiak teguh. Persekitaran golongan muda seperti pengaruh rakan-rakan sebaya, penyebaran budaya negatif menyebabkan mereka mudah terjerumus kepada gejala LGBT. Di samping itu, keadaan institusi keluarga yang goyah menyebabkan anak-anak kurang mendapat perhatian serta kurang didikan yang sempurna bagi membentuk individu yang berkembang dan rasional. Hal ini memberi kesan kepada individu untuk bergantung kepada media sosial dan rakan-rakan dalam kehidupan seharian sebagai alternatif komunikasi untuk meluahkan perasaan. Tepuk dada, tanya iman. Patutkah kita melayan nafsu dan keinginan kita sedangkan pencipta kita iaitu Allah SWT telah berfirman dengan jelas melalui azab yang telah diturunkan kepada umat yang ingkar perintahnya. Jadi sama-samalah kita renung-renungkan. Terima kasih saudari atas penjelasan tersebut. Perkembangan dan kepesatan LGBT ini amat membimbangkan kerana ramai anak-anak muda yang terjebak dengan aktiviti dan kegiatan yang dilakukan oleh golongan LGBT ini. Golongan ini juga akan memberi kesan kepada pelbagai pihak kerana aktiviti dan kegiatan yang dilakukan itu amatlah memalukan negara, bangsa dan agama itu sendiri. Seterusnya, izinkan saya untuk mengajukan soalan kepada panel ketiga kita, saudara Nazrin. Di sebalik berlakunya kepesatan dan perkembangan LGBT ini, apakah kesan LGBT itu sendiri? Silakan saudara. Terima kasih saudari. Terdapat beberapa kajian yang telah menyebabkan LGBT ini merupakan punca kepada segala masalah sosial di negara Malaysia ini. Rentetan daripada itu, perkembangan kumpulan-kumpulan ini, hak asasi manusia dan NGO yang menyokong idealisme masyarakat kebebasan ini telah menyebabkan ramai masyarakat telah bersifat negatif dan mula mengambil tempat dan menyusup dalam sosial kehidupan masyarakat dalam negara ini, dan antara yang pada menonjol ialah LGBT. Gerakan LGBT ini merupakan gerakan diskriminasi bentuk baru yang telah diperkenalkan oleh Hak Asasi Manusia, iaitu HAM. Gerakan ini telah memanipulasi hak asasi manusia untuk mempertahan dan membenarkan perbuatan mereka. Tindakan ini secara umumnya telah menyebabkan kehinaan bagi kesucian agama Islam sebagai agama rasmi di Malaysia dan perundangan Islam di Malaysia, dan secara tidak langsung telah menggugat keamanan awam serta keamanan beragama dalam negara ini. Di dalam penulisan Nur Hafizah dan Nur Salihah pada tahun 2016 di dalam buku berkenaan berkaitan ancaman terhadap keamanan dan keamanan negara oleh lesbian, gay, bisexual dan transgender. Di dalam penulisan tersebut, mereka menyatakan bahawa manusia kini berhadapan krisis yang amat besar dan kritikal dalam kehidupan mereka. Nilai diri dan ketamadunan dalam manusia telah hilang. Kesan daripada gaya hidup yang celaru dan perlakuan yang lari daripada asas kemanusiaan yang sebenar. Maka implikasinya ialah tamadun yang tercipta daripada perlakuan mereka adalah hingar-bingar dan jadi hancur. Selain itu, kajian oleh Ahmad et 2015 telah mengkaji bahawa gaya hidup golongan lesbian mendapati bahawa golongan lesbian ini lebih bahagia untuk hidup dengan pasangan mereka dan menjadikan komuniti lesbian itu sebagai perkara yang tidak asing lagi. Hubungan yang baik dalam kelompok itu menyebabkan mereka tidak peduli tentang kritikan masyarakat dan telah menyebabkan mereka mengadaptasi cara hidup mereka sebagai cara lesbian secara yang normal. Kajian daripada Norihan, Zakaria dan Zainullah juga telah menyatakan bahawa segala kegiatan dan gerakan pemuda LGBT ini dianggap sebagai satu manipulasi terhadap konsep hak asasi manusia.
Hal ini kerana mereka cuba untuk mewujudkan gerakan diskriminasi yang bentuk baru bagi berjuang dan mempertahankan perbuatan mereka atas dasar hak asasi manusia HM. Gerakan LGBT dengan hari ini semakin berani dan agresif sehingga mencetuskan satu fenomena yang agresif dengan secara tidak langsungnya telah menghina kesucian agama Islam sebagai agama berkesesuaian besar ketuhanan di Malaysia dan agama rasmi di Malaysia, dan juga telah menggugat ketenteraman awam dan perundangan Islam di Malaysia. Sebenarnya perkara ini tidak asing lagi oleh semua golongan masyarakat bahawa golongan LGBT ini bukan sekadar isu perbuatan mereka yang tidak moral dan mengundang ketidakharmonian dalam kalangan masyarakat, tapi impak yang dibawa oleh golongan LGBT ini telah memberi impak yang besar dalam sistem perundangan Islam di Malaysia. Walaupun pada akhirnya mereka gagal, tapi sokongan yang diberikan oleh kelompok pro-LGBT ini merangkumi golongan profesional dan golongan cilik pandai perundangan, seolah memberikan gambaran bahawa mereka sangat berani, serius dalam perjuangan mereka dan segala tindak tanduk mereka perlu diberi perhatian serius. Dirang lagi bersuluh bahawa Allah SWT amatlah melaknat golongan kaum yang sejenis ini kerana ia merupakan satu bentuk penzinahan. Sekian. Teruskan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasan saudara Nazrin yang saya yakin amat jelas dan dapat membuka mata-mata masyarakat tentang kesan LGBT ini. Seterusnya, tanpa melengahkan masa, saya membuka ruang kepada saudari Nurin Fakihah, penakita yang kedua, untuk menekankan ataupun untuk menjelaskan atau menekankan lagi berkenaan kesan LGBT ini yang bertumpukan kepada golongan individu. Silakan saudari. Terima kasih Tuan Moderator kerana sudi bertanya. Gejala yang bersifat negatif terutamanya LGBT mula mengambil tempat dan menyusup dalam kehidupan masyarakat di Malaysia. Gerakan LGBT telah memanipulasi hak asasi manusia HAM dan tidak dapat dinafikan bahawa gejala ini menyalahi fitrah manusia normal. Allah menciptakan manusia dengan sifat yang cukup sempurna dan cantik. Allah memberikan akal kepada manusia yang tidak dapat diperoleh makhluk Allah yang lain. Keistimewaan yang diberikan ini adalah agar manusia mampu membezakan perkara yang sahih dan dalil dalam pelbagai sudut rationality, terutamanya dalam menentang gejala LGBT. Sejarah telah menunjukkan bahawa golongan LGBT ini tidak diterima sama sekali oleh Allah SWT. Isu ini dapat dibuktikan di mana kaum Sodom, iaitu kaum yang sering membuat kekecohan dan sering melanggar perintah Allah, telah Allah SWT utuskan Nabi Lut alaihi salam bagi membimbing mereka ke arah yang lebih mulia. Kaum Sodom ini, terutamanya golongan lelaki, telah melawan fitrah manusia yang mana mereka lebih tertarik kepada lelaki bagi memuaskan keinginan mereka. Situasi ini menjadi lebih kritikal apabila mereka ingin mengahwini sesama jenis genitalnya seperti lelaki dan lelaki. Melalui Al-Quran, kisah kaum Sodom tersebut telah Allah ceritakan firman Allah SWT yang bermaksud, dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah yang keji itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk memuaskan nafsu kamu kepada mereka, bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Surah Al-A'raf ayat 80 hingga 81. Berdasarkan ayat di atas, terang lagi bersuluh bahawa gejala LGBT ini adalah negatif dan dilaknat oleh Allah SWT. Sewajarnya kita sebagai umat Islam, kita perlu mengambil tauladan daripada bala yang diturunkan kepada Allah SWT kepada kaum Sodom yang membuktikan kepada masyarakat di mana aktiviti LGBT adalah haram dan perbuatannya dikeji. Hal ini kerana ia telah melanggar fitrah manusia untuk mengahwini berlainan jantina. Aktiviti LGBT ini
menyebabkan manusia kini berhadapan krisis yang kritikal dalam kehidupan mereka. Manusia mengalami krisis identiti diri dan nilai ketamadunan akibat daripada manusia yang celaru dengan gaya hidup dan perlakuan yang lari daripada asas kemanusiaan manusia yang sebenar. Di samping itu, gerakan LGBT telah bertindak agresif dengan memperjuangkan hak-hak mereka seperti yang dilakukan oleh golongan mereka di negara lain. Perjuangan LGBT ini bukan sahaja mendatangkan kemudaratan yang kritikal kepada keharmonian masyarakat, malahan secara psikologi. Natijah ini turut berpusatkan kepada individu LGBT itu sendiri yang menyebabkan mereka kehilangan identiti sebenar mereka, melanggar larangan Allah serta hilang jati diri sebagai anak bangsa yang bermoral dan berkualiti. Terima kasih Saudari Fakihah atas penerangan yang jelas dan efektif sebentar tadi. Selesai sudah penerangan berkenaan kesan LGBT terhadap masyarakat oleh panel-panel kita yang cukup hebat. Kini saya teruskan majlis dengan mengajukan soalan dan seterusnya kepada panel kita yang ketiga, Saudara Nazrin. Baiklah, seperti yang kita dapat lihat, perlakuan terlarang ini ataupun LGBT ini telah pun berlaku sejak zaman Nabi Lut lagi. Jadi amat sayanglah sekiranya kita sebagai khalifah di muka bumi ini membiarkan perbuatan keji seperti ini terus-menerus berlaku. Lebih-lebih lagi apabila puak-puak ini bergerak di bawah golongan masyarakat yang memperjuangkan hak asasi manusia, yang sudah tentunya akan menyukarkan lagi pihak berkuasa untuk mengambil tindakan yang sewajarnya. Oleh itu, bagi memutuskan rantaian perkembangan LGBT ini, apakah tindakan yang perlu kita ambil? Silakan Saudara Nazrin. Terima kasih saudari moderator. Pada pendapat saya mencadangkan agar penyelesaian melalui pendekatan undang-undang seperti penguasaan undang-undang sedia ada, semakan undang-undang dan pelaksanaan undang-undang kesalahan jenayah syariah boleh diguna pakai sebaiknya untuk membendung masalah LGBT ini. Oleh perbincangan yang menyentuh tentang aspek undangan ini secara tidak langsung telah memudahkan pada umum bahawa kesalahan-kesalahan yang wujud dalam atas sedia ada menyentuh tentang perilaku LGBT. Selain itu, saya menyarankan agar segala aktiviti dan kegiatan yang mempromosikan LGBT ini haruslah disekat sepenuhnya. Segala maklumat dengan apa-apa juga perhimpunan dan penganjuran program perlu dideklarasikan termasuk berkait dengan objektif, ceramah dan pihak penganjur. Seperti dalam Seksyen 91 Jadual keempat Akta Perhimpunan Aman 2012. Bagi penganjuran program di tempat persendirian, pihak berkuasa perlu sentiasa melakukan pemantauan bagi mencegah perbuatan LGBT dijalankan. Selain itu, seterusnya saya mencadangkan penganjuran kempen kesedaran melalui media massa dan elektronik, seminar dan bikin serta tayangan filem dari drama yang memperlihatkan kesan buruk perbuatan LGBT dipergiatkan sebagai usaha memberi kesedaran kepada masyarakat tentang gejala LGBT dan membawa golongan yang telah terjebak dengan LGBT kepada kehidupan manusia yang normal. Di samping itu, pendekatan kaunseling dan penghayatan agama merupakan salah satu cara merawat dan membawa golongan yang telah terjebak dengan LGBT ini kembali kepada fitrah dan kehidupan yang sebenar. Jabatan Agama Islam Selangor pula berpandangan peranan golongan agamawan dan keprihatinan masyarakat amat penting memastikan gejala LGBT ini dapat dipulihkan dan disekat perkembangannya melalui langkah-langkah persediaan dan sentiasa peka ke atas isu-isu yang melibatkan LGBT. Cadangan tersebut juga selari dengan kajian yang dijalankan oleh Johari Jab pada tahun 2018 yang menyimpulkan bahawa golongan transgender khususnya maknyah ini adalah jadi tanggungjawab pada masyarakat untuk mengembalikan mereka kepada fitrah asal mereka. Pelbagai usaha perlu dilakukan seperti bimbingan kaunseling Islam sebagainya perlu diberi perhatian dan dipergiatkan lagi oleh semua lapisan masyarakat bagi membantu golongan LGBT tersebut. Oleh demikian, pelbagai inisiatif telah diambil oleh pihak JAKIM dan agensi yang berkait untuk mengatasi masalah ini sesuai dengan bidang kuasa dan peranan masing-masing. Antaranya penerbitan modul dan manual kaunseling syar'i, manual HIV dan AIDS serta melaksanakan program pemulihan kepada golongan yang terlibat dalam gejala keruntuhan akhlak dan budaya hidup sekarang.
budaya hidup yang songsang. Namun begitu ianya masih tidak cukup kerana permasalahan akhlak dan sasiah masih terus menunggu kehidupan umat Islam. Oleh itu usaha bagi menanganinya perlu dilaksanakan secara lebih berkesan dan menyeluruh. Sekian, sama kepada itu. Terima kasih saudara Nazrin. Itulah dia kata-kata daripada panel kita yang cukup memberangsangkan. Sebagai seorang manusia, tidak akan seorang pun yang akan lari daripada berbuat kesalahan. Dan kesalahan itulah yang akan mengajar kita untuk menjadi orang yang lebih baik pada masa hadapan. Sesungguhnya rahmat Allah dan kemaafannya itu sungguh besar. Oleh itu kita sebagai seorang hamba perlulah mengetepikan segala keinginan kita yang dapat membawa kepada kebinasaan demi mengejar nikmat Allah yang abadi. Kerana dunia ini hanyalah diibaratkan seperti setitis air di lautan, manakala nikmat Allah itu seluas lautan dan seisinya. Baiklah, kita teruskan lagi majlis kita sebelum menutup tirai forum pada hari ini dengan menganjurkan soalan yang terakhir kepada panel pertama kita, saudara Syukri, yang turut akan mengupaskan berkenaan langkah yang perlu diambil bagi menghentikan tularan LGBT ini. Baiklah saudara Syukri, dipersilakan. Pada pendapat saya, peranan pihak kerajaan dan bukan kerajaan juga sangat penting untuk membendung gejala LGBT ini dari terus berlaku di negara kita. Sebagai contoh, mengadakan kempen kesedaran seperti kempen Jom Perangi LGBT atau kempen kesedaran Bahaya LGBT. Pada era yang serba canggih dan moden ini, laman sosial media adalah tapak utama untuk pihak kerajaan atau bukan kerajaan untuk menjalankan kempen yang sedemikian kerana ianya lebih mudah untuk disampaikan kepada pengguna sosial media yang kebanyakannya terdiri daripada golongan remaja muda. Kempen kesedaran mengenai golongan LGBT ini bukanlah langkah untuk bermusuh dengan mana-mana pihak. Malahan ianya lebih kepada untuk memberi satu penyedaran kepada mereka. Mufti Pahang, Datuk Seri Dr. Abdul Rahman Osman berkata dalam portal Malaysia Kini 2.0 pada 19 Ogos 2018. Kita bukan mahu bermusuh dengan sesiapa tetapi mahu kegiatan ini dihentikan kerana ia dilarang oleh Allah dan bimbang azab serta bala seperti yang melanda kaum Nabi Lut alaihissalam sewaktu ketika dahulu yang diceritakan dalam kitab Al-Quran, katanya. Sabda Nabi SAW, La'anallahu man amila amala qaumi lutin. La'anallahu man amila amala qaumi lutin. La'anallahu man amila amala qaumi lutin. Maksudnya, Allah melaknat sesiapa sahaja yang melakukan perbuatan kaum Lut. Allah melaknat siapa sahaja yang melakukan perbuatan kaum Lut. Allah melaknat siapa sahaja yang melakukan perbuatan kaum Lut. Riwayat Ahmad nombor 2913. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 jenis manusia dimurkai Allah pada waktu pagi dan dikutuk Allah pada waktu petang. Aku bertanya, siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Baginda menjawab, orang lelaki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai lelaki, orang yang melepaskan nafsu pada binatang dan orang yang datang kepada lelaki, homoseksual. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Natijahnya dari hadis di atas kita dapat simpulkan bahawa baginda Nabi telah meninggalkan peringatan yang amat keras kepada kita agar menjauhi gejala LGBT sehingga baginda menegaskan sebanyak 3 kali dalam hadis di atas. Oleh itu, haruslah kita menjauhi perbuatan ini agar kelak tidak diazabkan ke dalam api neraka kerana sesungguhnya jika kita melakukan perbuatan itu, maka kita tergolong antara 4 jenis manusia yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min zalik. Terima kasih saya ucapkan kepada ahli-ahli panel yang sedia hadir bagi membicarakan soal sejarah, punca, kesan, langkah bagi menangani gejala yang berkaitan LGBT ini. Semoga forum kita pada hari ini dapat memberi manfaat kepada seluruh umat Islam, insya-Allah. Sebagai konklusinya, isu yang berkaitan LGBT ini yang membawa kepada kefahaman budaya songsang telah pun menjadi isu yang hangat di negara kita. Dan mereka yang memilih terjebak dalam budaya songsang ini secara tidak langsung telah pun melakukan sesuatu yang tidak normal dan tidak menghormati institusi keluarga, agama serta aspek moral itu sendiri.
Jika dilihat daripada perspektif yang lebih besar, budaya songsang ini telah pun merosakkan sistem sosial dan juga kekeluargaan. Ya benar, budaya songsang ini bukanlah timbul daripada kehendak diri sendiri, tetapi lahirnya budaya songsang ini dengan cara hidup yang jauh terpesong daripada sistem kemanusiaan sejagat itu sendiri. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia tidak sepatutnya mempunyai sifat pentingkan diri dengan tidak terlibat langsung dengan isu-isu yang berlaku di negara kita. Dengan itu, saya mewakili ahli-ahli panel yang lain mengucapkan jutaan terima kasih kepada sidang hadirin sekalian kerana sudi menonton video kumpulan kami. Terima kasih. Baiklah, sebelum kami mengundur diri, terimalah serangkap pantunan indah daripada saya. Tuailah padi antara nampak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Salam hormat, semoga kita bertemu lagi. Akhir kata, orang putih, orang Pakistan. Terima kasih, syukran jazilan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.